Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar berkaitan dengan Tauhid tahun 5. Kita masih belajar di bawah tajuk Qada dan Qadar. Jadi hari ini kita belajar unit 4, hikmat beriman kepada Qada dan Qadar. Ini merupakan perbualan di antara seorang pelajar dengan guru yang berkaitan dengan hikmat beriman kepada Qada dan Qadar. Cuba teliti apa pelajar ini cakap. Apakah hikmah sekiranya kita beriman kepada Qada dan Qadar? Kemudian Ustazah tu cakap, antara hikmah beriman kepada Qada dan Qadar ialah melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar serta menjauhkan diri daripada sifat sombong dan putus asa. Lepas tu disambung lagi. Selain itu, ia juga memupuk sifat husnuzon, yakni sangka baik dan rajin bekerja serta menenangkan jiwa. Jadi merupakan isi pelajaran yang kita pelajari hari ini, iaitu hikmah sekiranya kita beriman kepada Qada dan Qadar. Tetapi kalau berbentuk macam ni, kamu susah sikit nak cari mana nombor 1, mana nombor 2 isi-isinya kan. Jadi Ustazah dah sediakan isi-isi yang berkaitan dengan perkara ini. Ni semua ada dalam buku teks ya. Ni buku surat 12. Okey. Pelajaran hari ini untuk mudah, jadi Ustazah dah siapkan slide yang berkaitan dengan hikmah beriman kepada Qada dan Qadar. Cuba kita teliti satu persatu. Yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Kalau kita percaya kepada Qada dan Qadar, sesungguhnya akan menjadikan diri kita banyak bersyukur. Apabila kita bersyukur, sesungguhnya Allah akan tambahkan lagi rezeki dan juga nikmat yang kita ada selain daripada bersabar. Sesungguhnya as-sabru minal iman. Orang yang bersabar itu merupakan sebahagian daripada iman. Allah suka kepada orang yang bersyukur dan bersabar. Okey, cuba tengok yang kedua, hikmah beriman kepada Qada dan Qadar. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Kalau kita percaya dan yakin dengan adanya Qada dan Qadar, menyebabkan kita terelak daripada sifat sombong dan putus asa. Sombong ni sifat mahmudah ke mazmumah? Mazmumah, sifat yang tak elok. Putus asa juga sifat yang tak elok. Jadi kalau kita percaya kepada Qada dan Qadar dengan yakin, sesungguhnya kita akan terelak daripada bersifat sombong dan putus asa. Jangan sombong. Allah tidak melihat seseorang itu melalui kekayaannya, kecantikannya, kehandsomannya ataupun sebagainya. Tetapi Allah melihat kepada hati kita. Okey, sekarang ni cuba tengok hikmah yang ketiga. Yang ketiga, memupuk sifat husnuzon. Apa tu husnuzon? Ni perkataan Arab. Husnu ataupun hasan ataupun hasanah. Ia bermaksud baik. Ni baik. Husnu, baik. Zon, sangka. Jadi ini husnu, baik. Zon, sangka. Memupuk kita supaya bersifat baik sangka. Baik sangka terhadap adik-beradik yang lain. Jangan suka gaduh. Jangan menganggap adik-adik macam-macam lah. Kemudian jangan pula kita bila tengok jiran sebelah ada kereta baru, ada cushion baru, kamu pun
dapat dari manalah duit tu? Walhal kerja ini je, tetapi macam-macam kemewahan yang didapat. Kita ni apa yang ada? Tak baik. Alhamdulillah, ibu ayah dah cuba sedaya upaya menyediakan kelengkapan pelbagai kat rumah. Jadi bersyukurlah. Bila kita bersyukur, sesungguhnya Allah akan sayang pada kita. Jangan sesekali bersangka buruk. Kita hendaklah sentiasa bersangka baik. Okey, cuba tengok hikmah beriman kepada qada dan qadar yang keempat. Rajin bekerja. Orang yang rajin bekerja merupakan orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah bekerja tujuannya untuk menyara keluarga. Pelbagai perkara yang ibu ayah terpaksa tanggung untuk menyara anak-anak. Jadi mereka bekerja. Alhamdulillah mereka bekerja, kemudian dapat rezeki. Rezeki tersebut kita gunakan bersama kat rumah. Ya. Okey, kemudian sebelum tu kamu kat rumah jangan malas-malas. Malas itu sifat syaitan. Tiap kali bangun tidur terus kemas tempat tidur. Pinggan mangkuk basuh tiap kali kamu lepas makan. Jangan mengharapkan orang lain basuh. Okey, kemudian cuba tengok yang last sekali. Hikmah beriman kepada qada dan qadar ialah menenangkan jiwa. Apabila kita percaya dengan yakin adanya qada dan qadar, menyebabkan hati kita senang, tenang, tidak rasa geram, tidak rasa marah dan sebagainya. Inilah merupakan isi-isi penting pelajaran kita hari ini ya. Ada 5 isi. Ini wajib hafal ya. Tajuk dan juga isi-isinya semua. Okey anak-anak, cuba tengok berikutnya. Maryam redha dan sabar ketika sakit. Kita kalau sakit redha, sesungguhnya Allah akan hapuskan dosa kita. Tetapi kalau kita sakit tetapi tak redha, sesungguhnya Allah tak hapuskan dosa kita. Jadi kalau kita demam ke ataupun apa-apa musibah yang berlaku kepada kita, kita hendaklah redha. Apabila kita redha, kita sabar, sesungguhnya Allah akan ampuni dosa kita. Jangan merungut kalau sakit. Sebenarnya Allah nak duga kita. Kita ni sabar ke tak? Kita ni pemarah tak? Kita ni salahkan orang lain tak? Dan sebagainya. Okey, tengok yang kedua. Qasim bersyukur setelah terselamat daripada kemalangan jalan raya. Sesungguhnya apabila kita bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmat, tambahkan lagi rezeki dan sebagainya. Jadi bersyukurlah apabila kita terelak daripada musibah. Jadi kalau kamu terelak daripada musibah, kamu ada apa-apa, kasihlah orang sikit, bersedekah. Bersedekah akan menyebabkan kita terelak daripada musibah. Ya, insya-Allah. Kita nak kena yakinlah. Okey, kemudian cuba tengok. Tahukah anda doa merupakan perhubungan antara manusia dengan Allah untuk mendapatkan sesuatu yang baik dan menjauhkan diri daripada sesuatu yang buruk. Doa merupakan penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui doa lah kita meminta supaya mendapat sesuatu nikmat, kemudian jauh daripada musibah. Okey, cuba tengok berikutnya. Berdoalah hanya kepada Allah yang Maha Berkuasa. Kita hanya boleh berdoa kepada Allah, bukan kepada yang selain daripada Allah. Kemudian yang kedua, sentiasa berdoa kepada Allah dalam semua keadaan, sama ada susah ataupun senang. Orang yang tak nak berdoa pada contohnya selepas solat tak nak berdoa, ataupun hujan waktu saja berdoa ya,
Kalau kita tak nak berdoa, sesungguhnya kita dianggap sebagai orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdoalah pada waktu-waktu mustajab, termasuklah pukul 3 pagi, 4 pagi dan sebagainya. Okey, cuba teliti berkaitan dengan latihan. Tandakan right pada jawapan yang betul. Pertama, memupuk sifat husnuzon, baik sangka, adalah antara hikmah beriman kepada siapa? Iaitu kodok dan qadar. Cuba tengok yang kedua. Berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha. Apa jawapannya? Jawapannya berkuasa. Apabila saya tunjuk jawapannya, kamu baca tahu, teliti. Kemudian yang ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua keadaan, sama ada titik atau senang. Apa dia? Jawapannya iaitu susah. Yang keempat, titik merupakan penghubungan antara manusia dengan Allah. Apa dia? Doa, buku, apa ni? Novel, ni apa pula? Surat khabar. Jawapannya iaitu doa. Yang kelima, antara berikut manakah hikmah beriman kepada kodok dan qadar? Fikir mana jawapannya? Jawapannya ialah berbaik sangka. Latihan ni ada dalam buku latihan tauhid ya. Cari buku latihan tauhid, buku surat 8. Jadi kamu terus buat latihan tauhid buku surat 8. Kemudian cuba tengok ni latihan tauhid juga, buku surat 9. Jawab soalan berikut. Tulis 3 hikmah beriman kepada kodok dan qadar. Hikmahnya apa dia? Hikmahnya ada 5. Jadi ni nak 3 sahaja. Boleh pilih mana-mana. Nak yang panjang ke yang pendek ke boleh. Ya? Okey. Cuba tengok. 3 hikmah beriman kepada kodok dan qadar ialah menenangkan jiwa. Kita percaya pada kodok dan qadar menyebabkan hati kita tenang. Tak sibuk, orang lain lebih mewah. Cuba tengok yang kedua. Rajin bekerja. Allah suka orang yang rajin bekerja. Allah tak suka orang yang malas kat rumah. Ya? Kat rumah kena ingat tolong ibu ayah, basuh pinggan, jaga adik dan sebagainya. Okey, cuba tengok yang ketiga. Memupuk sifat husnuzon iaitu sangka baik. Boleh pilih mana-mana. Kalau dah, saya nak kamu hantar gambar ke dalam grup ni, grup Telegram ya. Kemudian saya akan write kat situ. Jangan tangguh-tangguh kalau ada kerja. Okey, itu sahaja anak-anak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.